أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ayat 16 ya, muka surat 306 surah Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة تساقط عليه قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بذي النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ويا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi kajian kita dalam ilmu tafsir yang kita tinggalkan 2 minggu yang lalu, yang mana kita panjang lebar kita baca tadi sebab satu cerita. Kita tidak terhenti di tengah-tengah, jadi kita nak habiskan terus. Sebab itulah saya baca panjang. Kadang-kadang 3 ayat, 4 ayat pun sudah cukup kita baca. Tapi ini kalau kita baca 3 ayat, 4 ayat tak boleh. Sebab apa? Kita nak kena habiskan terus. Yang kedua, saya nak beritahu buku yang saya tulis, yang saya hadiah. Tidak saya minta harga, cuma saya hadiahkan ke semuanya. Jadi kalau ada baki, maka tolong beri pada saya lagi. Sebab apa? Saya nak beri tempat lain lagi. Jadi habis ya. Ada dah yang tak dapat? Ada? Ada yang tak dapat tak? Ada, insyaAllah. Ada lagi di rumah, insyaAllah. Saya akan bawa lagi, akan datang insyaAllah. Dalam pada 7-8 buah buku yang saya tulis, cuma tinggal buku kecil saja yang tak habis. Jadi insyaAllah maknanya kita akan sambung 2 minggu yang akan datang. Sebagaimana yang lazimnya saya terjemah terlebih dulu ayat yang telah sama-sama kita baca tadi. Dan ingatlah apa yang tersebut di dalam kitab perihal Maryam ketika mana dia mengasingkan dirinya daripada keluarganya ke tempat sebelah timur. Jadi kalau ada agak saya terjemahkan yang agak lain daripada terjemahan yang ada pada sahabat-sahabat semua, maka itu bukan berarti tak betul. Kadang-kadang saya istilah saya sendiri terjemah. Baik. Maka dibuatnya lah dinding untuk melindungkan dirinya daripada mereka. Lalu kami utus kepadanya, yakni kepada Maryam, ruhana,
maka datanglah dia menjelma sebagai manusia yang sempurna. Lalu Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhan yang pemurah daripada kamu, andai kata kamu orang yang takwa. Lalu berkatalah dia, sesungguhnya aku ini tidak ada lain melainkan daripada utusan Tuhan kamu. Kerana aku membawa berita gembira untuk kamu, untuk menganugerahkan kepada kamu seorang anak laki-laki yang suci bersih. Maka Maryam berkata, bagaimana caranya aku akan memperolehi seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki dan aku bukan perempuan yang jahat. Maka berkatalah dia, demikian itulah Tuhan kamu berfirman, baginya adalah mudah, kerana dia nak jadikan dianya itu sebagai tanda bagi manusia dan juga rahmat daripada kami, dan di mana urusan telah diputuskan. Maka Maryam pun mengandunglah dia, lalu dibawanya dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka terasa olehnya untuk melahirkan. Lalu dia bersandar di sebatang pokok kurma sambil dia berkata, alangkah eloknya kiranya aku mati sebelum kejadian ini berlaku, di mana aku tidak ada arti dan akan dilupakan. Maka menyerulah dia kepadanya daripada tempat yang dekat, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Tuhan kamu telah menjadikan kepada kamu terdekat dengan kamu sebatang anak sungai. Dan goncanglah, tariklah kepada kamu batang kurma itu, nescaya akan menggugurkan kepada kamu rotaban jania, iaitu kurma yang masak ranum. Makanlah oleh kamu dan minum oleh kamu dan senangkan hati kamu. Maka andai kata terlihat oleh kamu agak seorang daripada manusia, kata oleh kamu, sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhan yang pemurah, yakni berpuasa. Sekali-kali aku tidak akan berkata-kata pada hari ini dengan manusia. Lalu dibawanya lah anaknya itu kepada kaumnya sambil dikendongnya. Dan mereka berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu datang dengan perkara yang cukup besar. Wahai saudara Harun, tidak adalah bapa kamu seorang yang jahat dan ibu kamu seorang perempuan yang nakal. Lalu diisyaratkan kepadanya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami boleh bercakap dengan manusia yang masih di dalam buaian dan masih kecil. Lalu berkatalah dia, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dianugerahkan kepadaku sebuah kitab dan dijadikannya aku nabi dan dijadikannya aku berbahagia di mana sahaja aku berada, dan diwasiatkan, diperintahkan kepadaku supaya bersembahyang, berzakat semasa ketika aku masih hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak dijadikan aku sombong dan celaka. Selamat sejahtera ketika aku dilahirkan dan ketika aku meninggal dunia dan ketika aku dibangkitkan. Itulah dia kisah Isa anak Maryam, perkataan yang benar yang mana mereka itu perselisihkan. InsyaAllah ta'ala itulah terjemahan daripada ayat-ayat yang sama-sama kita baca tadi. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu, bila kita sebut sahaja dan ingat oleh kamu di dalam kitab, maksud kitab di dalam ayat ini ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dengan perantaraan malaikat Jibril. Kemudian daripada itu cerita berkenaan dengan Maryam, yang mana Maryam adalah anak kepada Imran bapaknya. Imran ini berketurunan daripada Nabi Daud alaihi salam. Ibunya bernama Hannah, yang mana ibunya ini sebelum daripada melahirkan
yakni ketika mengandung dia telah bernazar. Nazarnya, kiranya aku mendapat anak nanti kelak, maka aku akan serahkan ke Masjid Baitul Maqdis untuk mengurusnya. Jelasnya, kalau kita faham di sini, untuk menjadi siap kalau kita lihat pada hari ini. Artinya, kalau kita pandang siap ni, memang mulia kerjanya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang dia lebih dulu masuk ke dalam masjid kalau nak dibandingkan dengan imam dan juga Bilal. Imam dengan Bilal pun kemudian Pak Siap lebih dulu masuk ke dalam masjid. Kemudian daripada itu diceritakan yang mana apabila lahir sahaja berlainan dengan apa yang dikehendaki oleh ibu Maryam, kerana yang lahir adalah anak perempuan, namun dia tetap meneruskan akan nazarnya. Dan diserahkannya juga anaknya itu kepada seorang laki-laki tua yang menjadi imam di dalam Masjid Baitul Maqdis pada ketika itu, iaitu Nabi Allah Zakaria. Kata setengah daripada ulama, Nabi Allah Zakaria ini adalah suami kepada kakak dia, artinya abang ipar lah kepada Siti Maryam. Tapi setengah daripada ulama mengatakan bahawasanya Nabi Zakaria ini adalah abang kepada ibunya. Kalau demikian, artinya ialah pakcik kepada Maryam. Kalau demikian, fahamlah kita bahawa kehidupan Maryam ini di bawah lingkungan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik belaka. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita seterusnya, yang mana Maryam ini dia tidak suka untuk repot-repot ataupun bising-bising, lalu mengasingkan diri daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur untuk beruzlah. Kalau istilah kita pada hari ini, beruzlah, bersunyi-sunyi diri, buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fattahazat min dunihim, dibuatnyalah satu dinding untuk meninding dirinya daripada dilihat oleh orang ketika dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala cerita, Allah telah menghantar kepadanya, kirim kepadanya, yakni kepada Maryam yang sedang bersunyi-sunyi diri melakukan ibadat, yakni ruhana. Di dalam Quran disebutkan kadang-kadang disebut Ruhul Amin, kadang-kadang Ruhul Kudus. Di dalam ayat ini Tuhan sebut Ruhana, maknanya adalah satu, iaitu malaikat Jibril. Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat Jibril untuk bertemu dengan Maryam. Fatamassala, artinya menyerupa dia, menjelma dia kepada Maryam sebagai manusia yang sempurna. Tidak ada sedikit dua pun kurangnya dia menyerupa sebagai seorang manusia. Malah yakni seperti seorang anak muda yang cukup tampan. Malaikat Jibril ini biasanya kalau dia menjelma, dia tidak akan menjelma jadi ular ke, atau jadi harimau ke, atau kucing ke, atau apa jua sekalipun. Dia hanya menjelma menjadi manusia yang sempurna. Artinya cukup lengkap yang saya sebutkan tadi sebagai anak muda. Kalau kiranya terjadi selain daripada itu, ini bukan maknanya malaikat, tetapi makhluk Allah yang lain. Sebab makhluk Allah yang tidak dapat kita lihat, pertama sekali adalah jin. Jin ini ada kalanya kedapatan dia seperti kita juga, iaitu beragama Islam. Yang kedua, dengan agama kafir.
Ya, tetapi kalau sebut sahaja iblis dan juga syaitan, tidak ada yang Islam kesemuanya adalah kafir belaka. Dia menjelma datang kepada Siti Maryam. Di dalam Al-Quran Tuhan Allah sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surah Fussilat, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan agama Islam dan iman, maka akan turun kepada mereka golongan malaikat. Maka golongan malaikat itu berkata, janganlah kamu rasa takut dan rasa duka cita, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan. Fahamlah kita di sini, malaikat-malaikat ini turun kadang-kadang bukan mesti kepada Nabi dan Rasul, tetapi kadang-kadang kepada orang yang beriman. Pokoknya, asalnya malaikat ini turun memberikan pertolongan kepada para sahabat dahulu di dalam peperangan, seperti di dalam peperangan Badar. Tetapi dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawasanya malaikat ini kerjanya juga memberikan ilham kepada orang yang beriman. Sebab itulah siri yang lepas saya sebutkan, kenapa ada di antara orang-orang ulama besar yang menulis kitab sampai berjilid-jilid, Tuan Guru Haji Abdul Hadi sampai 70 lebih 70 buah buku yang beliau tulis. Sedangkan beliau seorang pemimpin yang sibuk dengan urusan kenegaraan, tetapi bagaimana boleh menulis? Fahamlah kita di sini, malaikat telah menurunkan pertolongan. Saya sendiri tulis buku baru 6-7 buah buku, melengkung sabdu rasa nak dapatkan ilham macam mana untuk dapat. Jadi fahamlah kita pertolongan daripada Allah ini datang melalui para malaikat. Dan kita sebutkan tadi, yang mana kalau selain daripada itu, maknanya bukan malaikat, tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain memberikan kadang-kadang jalan yang buruk terhadap orang yang dikehendaki dia. Saya nak bawa cerita. Seketika saya belajar di India dahulu, diceritakan oleh tok guru saya, yang mana dia sendiri pun tidak kenal bahawasanya yang turut serta dalam kuliah yang beliau mengajar itu adalah anak jin. Jadi di antara puluhan anak murid tok guru itu rupanya ada anak jin yang turut serta belajar, tapi tidak ada siapa yang menyedari. Ringkas-ringkas ceritanya, suatu ketika yang mana anak murid ini tak datang, tiba-tiba datanglah seekor ular, dan pelajar-pelajar pun ambil batu baling kena ekor dia. Kemudian daripada itu larilah ular tadi. Besok pagi murid yang tak datang semalam itu, dia hadir ke majlis pengajian dalam keadaan pincang. Dia berjalan, lalu sahabat tanya, kenapa kaki kamu berjalan pincang? Katanya tersepak batu, padahal kawan dia semalam yang baling dia. Begitulah beberapa tahun dia belajar sehingga selesai pelajaran. Kemudian daripada itu, maka diajaknya lah tok guru serta kawan-kawannya, hampir 20-30 orang ramainya, untuk pergi ke rumah dia. Dan dia minta pejamkan mata. Lalu keseluruhan daripada sahabat-sahabat yang sama dengannya belajar tadi pun tutup mata. Dalam masa beberapa minit sahaja, sampailah ke suatu tempat di dalam hutan yang mana cukup bersih tempat itu. Inilah kadang-kadang gamak orang kita kata orang bunian, padahal orang bunian tu gamak, itulah dia jin. Sebab saya dah sebut tadi, ada jin Islam, ada jin kafir.
jin Islam ya turut sama belajar tadi. Kemudian daripada itu, dalam masa yang begitu singkat, ya, perjalanan yang puluhan batu dalam hutan boleh sampai. Maka saya teringatlah cerita berkenaan dengan dalam surah An-Naml, yang mana Nabi Allah Sulaiman berkata, qalu ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Artinya, wahai kamu semua, siapakah di antara kamu yang boleh bawa singgah sana Ratu Balqis sebelum dia datang menyerah diri? Qala Ifrit, maka berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik inni alaihi laqawiyyun amin. Lalu jin Ifrit tadi berkata, aku akan bawakan kepada kamu singgah sana atau istana Ratu Balqis itu sebelum dia datang, sebelum kamu yakni berdiri ataupun meninggalkan akan majlis ini. Qala allazina indahu ilmun minal kitab, maka berkatalah seorang hamba Allah yang memiliki akan ilmu kitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum kamu, maknanya mengangkat akan mata kamu, artinya dalam sekelip mata. Tadi jin Ifrit kata, aku akan bawakan istana Ratu Balqis itu ke hadapan kamu sebelum kamu makna keluar daripada majlis ini. Tapi ada lagi hebat pada tu, dia kata aku akan bawakan istana Ratu Balqis itu sebelum kamu makna kejipkan akan mata, sekelip mata makna dia. Hebat maknanya, kata setengah ulama, itulah dia manusia. Kalau tadi jin Ifrit hebat juga dia, tetapi manusia yang dianugerahkan oleh Allah ilmu kitab tadi lebih hebat. Sekelip mata istana Ratu Balqis boleh dibawa dia. Jadi cerita yang saya padukan dengan apa yang saya bawa tadi, yang mana tu guru dengan murid tadi dalam masa beberapa minit mereka sampai ke dalam hutan. Dalam mata mereka semua pejam. Kemudian daripada itu, maka anak murid tadi pun berilah hadiah kawan-kawan dia 30 orang lebih kurang tadi, seorang segenggam daripada emas. Dan tu gurunya pula diberi satu copak daripada emas. Jadi kalau kita lihat di sini, pada jin mudahlah untuk nak dapat atau emas, perak dan sebagainya. Sebab itulah dia boleh hadiahkan kepada sahabat-sahabat dia dan tok guru dia. Jadi itulah dia cerita yang saya bawa berkenaan dengan jin tadi. Manakala malaikat pula, saya baca buku daripada Profesor Dr. Hamka, yang mana beliau dalam tahanan selama 2 tahun 4 bulan. Dalam masa 2 tahun 4 bulan, setiap malam beliau telah ditemani oleh orang yang berpakaian putih dan juga bersorban. Bukan sorban ya, sirban. Bahasa Urdu sebenarnya. Tapi orang tak faham. Sir itu maknanya kepala. Ban itu tutup kepala. Itu dia. Kalau maknanya dalam bahasa Arab, dia amamah. Bukan bahasa Arab. Sirban tadi bukan bahasa Arab, tapi bahasa Urdu. Sir maknanya kepala, ban maknanya tutup. Sirban tutup kepala, bahasa Urdu. Tapi dah biasa kita sorban kata ya, padahal bukan sorban, sirban, tutup kepala. Kemudian daripada itu, Profesor Dr. Hamka kata, maknanya setiap malam ditemani oleh satu orang yang berpakaian serban tadi dan juga berpakaian putih. Itulah dia gamak malaikat yang saya sebutkan dalam surah Fussilat tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. 2 tahun 4 bulan Profesor Dr. Hamka ditahan di dalam penjara dengan tidak ada bicara. Maknanya fitnah kepada beliau, tetapi kemudian daripada itu beliau telah dilepaskan.
Jadi kepercayaan kita orang Melayu ni, dia cerita bab keramat ini, saya tinggal di Semanggul 11-12 tahun umur, baru orang tua bawa berhijrah ke negeri Selangor ini. Saya di Bukit Merah itu faham sangatlah. Dulu diceritakan di kolam Bukit Merah itu kedapatan buaya berwarna kuning. Jadi mereka kata buaya keramat. Mana ada buaya keramat? Yang Tuhan Allah beri keramat ini kita manusia sahaja. Ya, dia tidak boleh menjelma. Orang keramat ni tak boleh menjelma kepada selain daripada diri dia sendiri. Jadi buaya keramat, mana ada buaya keramat? Semalam saya telefon abang sepupu saya kat Semanggul, yang mana kolam Bukit Merah sudah nak kering. Kemudian daripada itu saya kata, tak nampak timbul ikan ke? Yang nampak, kata dia, cuma tunggul-tunggul kayu ditutup. Sebab apa? Air itu untuk minum. Jadi bendang sekarang ni semua kekeringan di Semanggul sana. Sebab apa? Air ditutup oleh pihak berkuasa. Sebab apa? Air itu hanya untuk minum sahaja lagi. Jadi cerita yang saya sebut tadi, itulah dia. Orang kata ada buaya keramat. Tak ada sebenarnya, tak usahlah kita berkeyakin demikian. Tak ada buaya keramat, tak ada sebenarnya. Di Gunung Semanggul itu, saya cerita lagi ya, di mana kedapatan dulu satu orang telah bertapa. Kemudian siapa yang naik kat Gunung Semanggul nak cari orang bertapa tu, dia tidak akan jumpa. Tapi berkebetulan kalau dia pergi tidak nak cari itu, kadang-kadang ada juga orang bertemu. Jadi perbuatan bertapa ni pun saya nak beritahu bukan daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi yang mana beruzlah mengasingkan diri jauh daripada masyarakat. Jadi percayaan kita orang Melayu ini, yang bertapa itu kata dia nak gagah ke, nak kuat ke, nak tak makan senjata ke sebagainya, itu dilakukan. Satu hari dia bawa 7 biji ketupat. Jadi satu hari 1 biji ketupat, 7 hari habis ketupat itu, lalu dia pun meneruskanlah pertapaan dia. Jadi itulah sebab saya sebutkan tadi, tak ada dalam syariat berkenaan dengan beruzlah menjauhkan diri daripada masyarakat. Sedangkan dia bagaimana kalau dah bertapa duduk, dia tak sembahyang lagi, sembahyang Jumaat pun tidak. Jadi sebab itulah tak ada di dalam syariat. Berkenaan dengan cerita hantu jadian ini, saya nak cerita juga sebab apa? Bapa saya sendiri telah mengalami dia. Suatu ketika arwah bapa saya dengan arwah mak saya dah dua dah. Ketika itu hanya 2 orang anak dia, abang saya dan juga kakak saya. Saya ada 8 adik-beradik. 4 orang dah meninggal dunia, tinggal 4 orang saja lagi. Jadi ketika itu hanya 2 orang sahaja. Ya, abang saya dengan kakak saya. Abang saya yang sulung, lepas tu kakak saya. Kemudian pergilah ke rumah orang kenduri, saudara mara juga kenduri. Kemudian daripada itu, arwah mak dah dengar cerita bahawa ada orang yang meninggal dunia, tetapi meninggalnya tidak betul, iaitu menjadi hantu jadian. Saya memang percaya betul kalau orang kata tak ada hantu jadian. Arwah bapa saya sendiri bercerita dengan saya, dengan abang-abang, dengan adik-adik saya. Kemudian daripada itu, mak saya dah tahu dah dengar cerita. Memang malas nak pergi balik. Tapi bapa saya kata kita balik juga malam ni. Ya, maka baliklah lebih kurang 3 kilometer daripada tempat kenduri tadi ke rumah saya. Kemudian daripada itu sampai saja di pertengahan jalan, abang saya kata ada hantu ayah tadi. Kamu ni jangan main-main cakap cerita hantu. Tengah malam ni aku jatuhkan kau nanti kat dekat parit tu. Orang Banjar kata aku labuh kau dalam parit baru kau tahu. Jadi abang saya pun diam. Dia naik sampai atas kepala.
Kemudian daripada itu bila sampai satu kona, kata arwah bapa, saya pun toleh tengok sampai ke atas langit punya tinggi. Ya, dia tak ada berpijak di bawah. Kemudian daripada itu maka arwah ayah saya pun tengok, rupanya dia sudah nak ambil bontrot, kata orang Jawa, bontrot ni makanan yang disajikan untuk orang yang balik. Kemudian daripada itu dia pegang dia makanan tadi, cadang dia nak ambil makanan, itulah gamak dia. Tetapi bapak saya tulis tengok saja, tangan dia nak pegang. Bapak saya pun peganglah hantu tadi betul-betul. Kemudian daripada itu bacalah sedikit apa yang bapak saya pun tahu. Kemudian daripada itu dia pun tinggalkan. Arwah bapak saya kata, tangan sampai besok pagi pakai sabun pun masih bau busuk lagi. Baik itu saya percaya, ya, makhluk iblis ini memang busuk betul. Bukan macam kita ada mandi, dia tak ada mandi. Jadi itulah pengalaman yang diceritakan oleh arwah bapak saya berkenaan dengan hantu. Kemudian bapak saya pun teruslah balik dengan arwah mak saya. Ya, jadi kita sambung kajian kita tadi. Apabila datang sahaja menjelma sebagai seorang anak muda, kalau pada hari ini gamaknya, kalau anak dara didatangi oleh seorang laki-laki, ya, yang handsome, anak muda pula, sudah tentulah sahabat pena pun adalah. Ya tak, hari ini begitulah biasa dia. Apa saya fikir, ya, saya menantu saya Kedah pun ada, Kelantan pun ada, Johor pun ada. Jadi saya fikir macam mana budak-budak sekarang, tak macam kita yang umur macam saya ni lah. Maknanya kadang-kadang bakal isteri pun tak tahu. Tapi hari ini cuba kita lihat, maknanya perkenalan di antara mereka. Tapi saya taklah marah dengan anak-anak saya. Sebab apa? Dia tidak bertemu pun hanya sekadar melalui handphone ataupun surat dan sebagainya. Jadi pada saya tidaklah jadi salah kalau demikian. Kalau bertemu, itulah yang saya risau takutkan. Jadi cubalah gambarkan, menantu saya Johor ada, Pahang ada, Kelantan ada, Kedah ada. Di mana gamaknya? Kalau kita dulu, ya, bertunang dengan orang sebelah rumah saja, tapi hari ini mana bukan begitu lagi. Ya. Jadi saya padukan dengan cerita ni, kalaulah hari ini gamaknya seorang laki-laki muda yang handsome, tampan pula, tiba-tiba tercogat di sebalik bilik, yang mana bilik itu dah disiap sediakan oleh Maryam untuk dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersuluk, bersunyi-sunyi diri. Tiba-tiba kelihatan seorang anak muda. Namun oleh kerana Maryam ini terdidik daripada keturunan orang-orang yang baik, maka dia bersangka baiklah dengan anak muda yang tercogat di depan dia. Mungkin kata dia, orang ini silap jalan, tak bertemu jalan, sebab itulah sampai ke tempat dia. Maka dia pun berkata kepada orang tadi, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung dengan Tuhan yang pemurah, andai kata kamu memang orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkata, innama ana rasul rabbiki lihabalaki ulaman zakiyya. Sesungguhnya aku ini tidak ada lain melainkan utusan daripada Tuhan kamu yang membawa berita gembira kepada kamu, yang mana kamu akan memperolehi seorang anak yang zakiyah. Asal perkataan bahasa Arab zaki ini adalah cerdik, tetapi saya terjemahkan anak yang bersih. Jadi larilah daripada kalimah asal dia. Jadi kalau nak tahu bahasa Arab, zaki ini maknanya cerdik, pandai. Tetapi saya terjemahkan tadi ghulaman zakiyah, iaitu seorang anak yang bersih. Qalat anna yakunu li ghulam. Bagaimana kiranya aku akan memperoleh seorang anak laki-laki, walam yamsasni bashar walam aku bariyah.
dan aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, dan aku pula bukan perempuan baria, iaitu perempuan lacur atau perempuan jalang ataupun perempuan jahat. Ya, dia berkata demikian. Lalu malaikat Jibril pun berkata demikian, itulah Tuhan Allah telah mewahyukan baginya adalah mudah, iaitu menjadikan seluruh alam langit dan bumi, bulan, matahari dan bintang. Kalau kita nak kira matahari itu dan bulan sudah ribuan tahun, namun cahayanya tak pernah habis, tak pernah hilang. Apatah lagi hanya menjadikan seorang, iaitu di dalam rahim ibu yang bersih. Kerana Tuhan Allah kata, walinaj'alahu ayatan linnas, kerana kami nak jadikan sebagai tanda kuasa kami dan rahmat daripada kami. Maknanya Nabi Isa AS yang Tuhan Allah jadikan tanpa hubungan di antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai tanda daripada Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia sendiri berfikir. Dan rahmat daripada kami, artinya selain daripada itu adalah rahmat daripada Allah. Wa kana amran maqdiya, maka urusan pun telah diputuskan oleh Allah, iaitu menjadikan Maryam memperoleh anak tanpa hubungan sebagaimana biasa, iaitu orang laki-laki dan juga orang perempuan. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya, maka mengandunglah dia, maka dibawanyalah kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian daripada itu, fa'ja'ahal mahadu ila jiz'in nahlah, terasa sakitlah dia sebab dia jauhkan diri daripada keluarga. Kemudian daripada itu, di pertengahan jalan dalam keadaan dia sakit, maka dia pun bersandarlah di sebatang pokok kurma sambil dia berkata, qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya, wahai andai kata lebih baik kalau aku mati sebelum kejadian ini berlaku. Kejadian yang luar biasa, yakni mengandung tanpa diganggu oleh seorang laki-laki, lebih baik aku mati, ya, daripada menjadi buah mulut orang nanti kelaknya. Dalam pada itu maka Allah pun perintahkanlah malaikat Jibril, panadaha min tahtiha, lalu menyerulah malaikat Jibril atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Maryam, alla tahzani, jangan engkau berasa duka cita, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, yang mana Allah jadikan dekat dengan kamu sebatang anak sungai. Kemudian wahuzi ilaiki bizinnah tusaqit alaiki rutban janiya, dan goncang oleh kamu batang kurma. Batang kurma bagaimana nak goncang? Artinya dia punya pelepah kurma lah. Pelepah kurma digoncang, pasti akan mengugurkan kepada kamu, yakni kurma yang masak ranum. Jadi engkau janganlah duka cita, sebab kesemuanya itu adalah takdir yang menjadi iman kepada kamu, yang mana kamu tanpa ada seorang laki-laki yang ganggu kamu, hubungan biasa di antara orang laki-laki dan perempuan beroleh anak, maka janganlah kamu risau. Dan sekarang Allah telah siap sediakan sebatang anak sungai. Ulama telah membahaskan panjang lebar, apakah sungai yang disediakan itu sudah ada terlebih dahulu ataupun tidak. Mengikut daripada Imam Qatadah, ini adalah khusus Tuhan Allah jadikan untuk Maryam saja. Sebelum daripada itu, anak sungai ini pun tidak ada. Kemudian sudah terjadi kepada Maryam, lalu datanglah Tuhan Allah jadikan, yakni sebatang anak sungai. Kemudian daripada itu, sudah tentulah apabila melahirkan anak nanti, dalam keadaan sangat duka cita Maryam, kenapa tidaknya, bagaimana nak cuci anak yang lepas lahir. Baitulah Tuhan Allah siap sediakan anak sungai. Yang kedua, lepas lahir, ya, maknanya jadi perut jadi lapar, maka Allah Subhanahu Wa Taala siap sediakan pula, yakni sebatang pokok kurma.
Kemudian daripada itu, ini pengajaran kata daripada Imam Qatadah kepada manusia, nak kena berusaha. Ya, sebab itulah pokok kurma sudah ada. Ya, tetapi dia tidak jatuh begitu sahaja, diperintahkan yakni oleh Allah supaya Maryam goncang sendiri dia punya dahan pokok kurma, dan kemudian kurma akan jatuh untuk dijadikan sebagai makanan pada ketika itu. Kemudian daripada itu Tuhan Allah nyatakan, fakuli washrabi, makan dan minumlah oleh kamu, wa qarri aina, dan senangkanlah hati kamu. Ini mungkin ada di antara sahabat pun ada yang faham bahasa Arab. Kenapa saya terjemahkan wa qarri aina, dan tenangkan hati kamu, padahal ikut kalimah bahasa Arab arti wa qarri aina yakni tenangkanlah mata kamu. Sebab ya, kita terjemah demikian, orang yang dalam keadaan susah maka akan terbayang, kita nampak daripada raut mata dia sendiri. Orang marah pun kita kenal daripada raut mata dia. Orang sedih pun kita kenal daripada mata dia. Sebab itulah saya terjemahkan bukan kalimah asal, wa qarri aina, dan tenangkan hati kamu. Padahal sepatutnya tenangkan mata kamu, tetapi saya terjemah tenangkan hati kamu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, maka apabila kamu nampak ada seorang daripada manusia, maka katakan oleh kamu kepada orang itu, aku bernazar dengan Tuhan yang pemurah, yakni berpuasa. Puasanya ialah yakni falan ukallimal yauma insiya, sekali-kali aku tidak akan bercakap-cakap dengan manusia pada hari ini. Kalimah lan mengikut kaedah ilmu nahu Arab ataupun grama Arab, lan hurfun nafi wal istiqbal, penafian daripada hari ini sampai pada hari kiamat. Kalau kita gunakan lan, kalau gunakan la aqulu hadza ruza, aku tidak makan nasi hari ini, dia tak makan nasi. Tapi kalau guna perkataan lan, nafi wal istiqbal, hari ini sampai hari kiamat, lan asyrabah, sekali-kali aku tidak minum al-hamra, sampai kiamat. Mana itu penggunaan lan, kalimah lan. Nafi wal istiqbal, huruf ya, dia masuk pada apa nama dia ni, fi'il mudhari'. Jadi kalau kita belajar tajwid sahaja tidak mencukupi, kalau kita belajar bahasa Arab lebih indah lagi. Ya, sampai kitab-kitab bahasa Arab pun kita tak payah ada baris pun kita boleh baca, sebab kita tahu lepas huruf lan masuk pada fi'il mudhari', dia akan berbaris-baris atas. Ya, lan artinya asyrabal hamra, saya sekali-kali tidak akan minum akan arak. Itu penggunaan lan tadi. Di dalam Quran banyak kita temu lan tarda ankal yahud walan nasara. Sekali-kali kita terjemahkan orang Yahudi dan orang Nasrani tidak redha kepada kamu sehinggalah kamu ikut jejak langkah mereka. Itu janji daripada Allah, ucapan yang dinyatakan oleh Allah berkenaan dengan nyatakan orang Yahudi. Orang Yahudi dia tak senang hati dengan kita orang Islam. Mana kamu tahu? Tuhan sendiri dah kata dalam Quran, lan. Kenapa? Sekali-kali orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak redha kepada kita, melainkan kita tiru ikut jejak langkah mereka. Tak ikut agama mereka pun tak apa, asal sahaja selangkah demi selangkah kita ikut anak pinak orang pada hari ini. Yakni Nabi dah kata dalam hadisnya, ya, berapa banyak orang yang berpakaian, tapi di akhirat nanti kelak adalah mereka bertelanjang. Jadi memang jelas betul lah, memang ada orang berpakaian hari ini cantik-cantik belaka, tetapi auratnya tidak ditutup. Baik, kita tinggalkan itu. Kemudian daripada itu, kalau engkau nampak salah seorang daripada orang, kau kata aku nazar dengan Tuhan yang pemurah, sekali-kali aku tidak akan bercakap dengan manusia. Rupanya
walau bagaimanapun selesailah masalah. Fa'atat bihi qaumaha, tak ada orang datang ke tempat itu. Lalu dibawanya lah anak tadi kepada kaum dia, dikendong dia. Wa tahmilu, sambil dikendong dia. Tahmilu saya artikan kendong, tetapi arti asal dia hamala, artinya ialah membawa seorang laki-laki. Ya, hamala yahmilu. Tetapi saya artikan dibawa anak tadi sambil dikendong dia kepada kaum dia. Qalu ya Maryam, lalu kaumnya yang berada di tempat itu pun berkata, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu yang sungguh hebat. Mana sangat luar biasa sungguh kamu wahai Maryam, selama ini dianggap seorang anak dara yang suci. Tiba-tiba pada hari ini dikendong anak dia, disusukkan dia. Tidak tahu ujung pangkalnya siapakah bapa dia. Ya, siapakah yang merosakkan. Orang istilah pada hari ini, siapa gamaknya. Anak dara itu ditepuk oleh tupai, kata orang sekarang ini. Jadi begitulah Maryam gamaknya pada ketika itu apabila dia bawa kendong anak tadi. Lalu mereka berkata, wahai saudara Harun, bapa kamu dulu bukan daripada seorang yang jahat, ibu kamu bukan seorang perempuan yang nakal. Keturunan kamu adalah keturunan yang baik. Kemudian daripada itu, di sini saya ingin nyatakan, Harun ini bukan berarti saudara kepada Nabi Allah Musa. Sebab jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi Allah Musa tidak kurang daripada 600 tahun. Tetapi disebut di sini, wahai saudara, ya, wahai saudara Harun. Artinya seakan-akan Maryam ini adalah ya adik kandung ataupun kakak kandung kepada Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun adalah abang kepada Nabi Allah Musa. Sebab itulah satu ketika Abu Mughirah, kalau tak silap saya begitulah, pergi ke Najran, tempat orang-orang Nasrani. Lalu mereka tanya, apakah hubungan di antara Maryam dengan Harun? Bukankah Harun itu saudara kepada Nabi Allah Musa? Jarak di antaranya adalah 600 tahun. Lalu sahabat tadi kembali bertemu dengan Nabi dan tanya pada Nabi, bagaimana keadaan ini? Maka Nabi memberi jawapan bahawasanya orang-orang dahulu memang suka memberi nama anak mereka, keturunan mereka daripada Nabi-Nabi dan Rasul sampai kepada kita pada hari ini pun memang kita suka beri nama anak daripada nama ya, orang-orang yang saleh pada zaman dahulu. Jadi fahamlah kita di sini, Harun ini bukanlah artinya saudara kepada Maryam, tetapi ya, Harun ini mengikut dalam tafsir sana yang mana seorang yang membawa diri datang ke Baitul Maqdis dan memperhambakan diri untuk bertugas di Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis. Maknanya dia tidak ada kena-mengena dengan yakni Maryam dan juga Nabi Zakaria. Tetapi orang ketika itu membahasakan bahawasanya kerana sama-sama tinggal di Masjid Baitul Maqdis, Maryam dan juga Harun tadi, lalu mereka bahasakan Harun itu saudara kepada Maryam. Fa'asyarat ilaihi, oleh kerana Maryam tadi dia telah bernazar, dia tidak bercakap, hanya dia menggunakan isyarat. Dia menggunakan isyarat kepada anak yang masih di dalam kendongan dia. Lalu mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami boleh berkata-kata dengan orang yang masih, yakni budak yang masih lagi dalam buayan dan masih kanak-kanak. Mengikut daripada Imam Qatadah, Nabi Isa pada ketika itu sedang menetek akan tetek ibunya. Ya, bila didengarnya sahaja orang berkata, kaifa nukallimu, bagaimana kami berkata-kata bercakap dengan orang yang masih dalam buayan, lalu dilepasnya tetek ibunya.
Ya, lalu dia pun angkat tangan tunjuk ke atas langit. Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, dan dianugerahkan kepadaku sebuah kitab, dan dijadikannya aku nabi, dan dijadikan aku yakni berbahagia, mubarakan. Berkat saya artikan dengan berbahagia di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan oleh Allah kepadaku supaya mengerjakan sembahyang. Fahamlah kita, sembahyang adalah satu ibadat yang sangat tua, sehingga pada zaman Nabi Isa, Nabi Musa dahulu pun sudah ada sembahyang di mana sahaja aku berada. Kemudian wabarram biwalidati, dan aku berbakti, berbuat baik dengan ibuku, dan tidaklah aku dijadikan jadi sombong dan juga celaka. Selamat sejahtera ketika aku dilahirkan dan ketika aku meninggal dunia dan ketika aku dibangkitkan. Saya nak bawa cerita berkenaan dengan seorang ulama besar. Namanya ialah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini, yang mana beliau sejak daripada dalam kandungan ibu dia sendiri, kalau ibunya memakan makanan yang agak gamaknya ada syubhat, maka dia akan melonjak di dalam perut ibu dia, sehingga ibunya pun memuntahkan akan makanan tadi. Kemudian daripada itu, apabila paksalah ibunya dan bapaknya berjaga-jaga memakan makanan supaya jangan sampai anaknya memberontak di dalam perut. Apabila lahir, maka ibunya pun, bapaknya telah menghantar belajar Al-Quran. Umurnya 7 tahun. Kemudian suatu hari, apabila tuk gurunya mengajar kepadanya dalam surah Luqman, Tuhan Allah nyatakan, wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka wa ilayyal masir. Maka dia pun tidak senang mendengar bunyi ayat itu, kerana perintah daripada Allah telah diperintahkan oleh Allah kepada dua orang ibu bapa. Maknanya hendaklah berbuat baik, dan di mana ibu kamu telah mengandung kamu wahnan ala wahnin, susah bertambah susah. Memang kalau kita lihat maknanya, walaupun saya orang laki-laki tak mengandung, tapi orang rumah saya nampak wahnan ala wahnin, artinya susah bertambah susah. Satu hari, 1 bulan, 2 bulan, makin lama makin berat, makin susah, makin payah. Jadi itulah Tuhan Allah sebutkan, dan memelihara kamu selama 2 tahun. Kemudian hendaklah kamu berterima kasih kepadaku, kata Tuhan, dan juga kepada 2 orang ibu bapa kamu, terutama sekali ibu kamu. Pada zaman Nabi kita dahulu, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah aku patut berbakti? Maka Nabi telah memberitahu, ibu kamu. Lalu sahabat tadi bertanya, kemudian itu siapa lagi? Lalu Nabi kata, ibu kamu. Lalu sahabat tanya lagi, kemudian daripada itu, ibu kamu. Sampai 3 kali Nabi sebutkan, baharulah abika, bapa kamu. Nampak tak maknanya? Sebab itulah disebutkan, kalau doa untuk kebaikan adalah daripada bapa, mudah dimakbulkan oleh Allah. Kemudian kalau doa celaka, kalau daripada ibu, memang mudah sungguh lekat dia. Sebab itulah hati-hati dan berwaspada di antara jangan sampai keluar daripada perkataan ibu. Kemudian daripada itu, maka Abu Yazid Bustami pun tidak senang. Maka dia pun kembali ke rumah. Sampai ke rumah, ibunya kata, kenapa kamu balik? Sudah tak minat lagi kah kamu belajar agama? Bukan begitu, hai ibuku, kata daripada Yazid Bustami. Kerana hari ini aku telah belajar daripada Tuk Guru berkenaan dengan surah Luqman yang memerintahkan supaya berbuat baik, berbakti kepada ibu. Tetapi
saya tidak boleh mengerjakan akan pekerjaan dalam satu masa. Maka ibunya kata, aku bebaskan kamu daripada kewajipan kamu terhadapku. Barulah senang Abu Yazid Al-Bustami, lalu dia pun kembali semula belajar dengan Tok Guru tadi. Suatu ketika yang mana Tok Gurunya kata kepada Abu Yazid Bustami, tolong ambilkan kitabku yang berada di tingkap. Lalu Yazid Bustami kata, tingkap yang mana satu hai Tok Guru? Kata, daripada Tok Guru, sudah beberapa tahun kamu belajar dengan aku, namun kamu tidak mengetahui bahawasanya aku hanya ada sebuah tingkap saja di rumah ini. Wahai Tok Guru, kata daripada Abu Yazid Bustami, aku datang kemari tidak toleh kiri kanan semata-mata tunduk belajar dengan kamu walaupun sudah beberapa tahun. Sebab itu aku tak tahu rumah kamu hanya ada satu tingkap saja. Cuba kita gambarkan. Begitulah makna taatnya si Yazid Bustami dengan Tok Guru dia. Yazid Bustami ini berasal daripada Al-Bustami, nama tempat rupanya, yang berada di daerah Parsi, tempat kelahiran daripada Yazid Bustami. Kemudian daripada itu, maka suatu malam beliau telah bermimpi. Bermimpi perintah daripada orang yang dalam mimpi itu supaya pergi ke satu gereja, samaan nama gereja besar pada ketika itu. Lalu gamak kata Yazid Bustami, ini hanya sekadar mimpi saja, bukanlah barang berkebetulan. Tetapi malam yang kedua pun beliau bermimpi lagi, diperintahkan supaya pergi ke gereja besar tadi. Sampai 3 kali beliau telah bermimpi, padahal ketika itu Yazid Bustami baru berumur yang terlalu muda, yakni belasan tahun. Kemudian daripada itu, maka beliau pun pergi menyamarkan diri dengan berpakaian. Kebetulan pada hari itu perhimpunan daripada padri-padri di gereja samaan yang besar tadi, ratusan ramainya padri-padri besar. Kemudian daripada itu beliau pun sampailah ke tempat itu, yakni secara bersembunyi-sembunyi yang tidak dikenal oleh mereka bahawasanya Yazid Bustami itu adalah pengikut daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas ceritanya lagi, kemudian daripada itu ketua padri yang besar tadi pun nak memberikan akan ucapan. Apabila beliau cuba saja memberikan ucapan yang pertama, lalu terhenti. Bila terhenti, maka beliau pun berkata, aku berkeyakinan yang mana dalam ramai-ramai ini kedapatan pengikut Muhammad ada di sini, sebab itulah sampai aku tidak boleh bercakap. Lalu marahlah padri-padri yang ramai beratus orang tadi, dan mereka pun cari selidiki, tiba-tiba kedapatanlah Yazid Al-Bustami. Bila dapat saja Yazid Bustami, lalu ada di antara mereka kata, bunuhlah pengikut Muhammad itu. Lalu kata daripada ketua padri di atas pentas, jangan dibunuh dia. Yang mana aku ingin bertanya kepada dia 50 soalan. Kalau kiranya dapat dia menjawab 50 soalan ini, maka aku akan lepaskan dia. Ringkas ceritanya, maka Yazid Bustami pun dibawalah naik ke atas pentas. Lalu ketua padri tadi bercakap, aku akan tanya kepada kamu 50 soalan. Kiranya ke-50 soalan itu kamu jawab, maka aku akan bebaskan. Kalau tidak, kami akan bunuh kamu. Kemudian daripada itu, silakanlah Tuan tanya apa yang Tuan kehendaki. Kata daripada Yazid Bustami, kata daripada ketua padri tadi, yang pertama aku tanya kat kamu, satu tidak ada duanya. Maka jawab daripada Abu Yazid Bustami, itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala asa tunggal adanya. Arti kita faham bahawasanya satu tidak ada dua, Allah Subhanahu Wa Taala, yakni asa tunggal adanya.
Yang kedua, kata daripada ketua padri itu, 2 tidak ada 3-nya. Jawab daripada Abu Yazid Bustami, malam dan juga siang. Malam, siang, artinya 2, tidak ada 3. 3 tidak ada 4-nya, kata daripada ketua padri. 3 tidak ada 4-nya. Pertama ialah aras, yang kedua adalah kursi, ketiga adalah kalam Allah. Yang ketiga soalan saya, 3, 4 tidak ada 5-nya, iaitu yang pertama sekali ialah Al-Quran, ya. Kemudian pada itu Injil, Zabur dan juga Taurat. Itulah dia 4 tidak ada 5-nya. 5 tidak ada 6-nya. Jawab daripada Abu Yazid Bustami ialah sembahyang 5 waktu sejak daripada subuh, kemudian Zuhur, Asar, Maghrib dan juga Isya. Kemudian daripada itu 6 tidak ada 7-nya. Jawab daripada Abu Yazid Bustami, 6 tidak ada 7. Allah jadikan langit dan bumi ini semua tersebut di dalam kitab-kitab suci, baik dalam Quran, baik dalam kitab Taurat, Injil dan juga Zabur, kesemuanya ada disebutkan. 7 tidak ada 8-nya. 7 tidak ada 8-nya, artinya Allah Subhanahu wa taala jadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. 8 tidak ada 9-nya, yaitu malaikat yang mengendung akan aras kursi sebanyak 8 orang malaikat. Sampai situ saja yang dapat saya ingat. Tapi kalau kitab yang saya baca itu kita baca, pastilah saya dapat terangkan satu persatu. Tetapi yang jelas, 50 soalan yang disoal oleh ketua padri tadi kepada Yazid Bustami, kesemuanya dapat dijawab oleh Yazid Bustami. Lalu, ya, ketua padri tadi pun hairan dia, dan dia bertanya kepada Yazid Bustami, di manakah kamu wahai budak dapat jawapan kesemuanya itu? Lalu jawab daripada Abu Yazid Bustami, daripada orang yang aku temui di dalam mimpi itulah aku mendapat jawapan itu semua. Lalu kata daripada ketua padri, aku lepaskan kamu sekarang, bebas. Lalu kata Yazid Bustami, siapakah lagi ada di antara padri-padri yang ingin bertanya? Silakan tanya. Lalu kata mereka, tidak ada lagi pertanyaan yang kami nak tanya kepada kamu. Kemudian daripada itu kata daripada Yazid Bustami, bolehkah aku bertanya satu soalan sahaja? Jawab daripada ketua padri, silakan apa yang kamu wahai budak nak soal kepadaku. Ya, Abu Yazid Bustami pun mengajukan akan soalan, apakah dia kunci syurga dan kunci neraka. Itu soalan daripada Abu Yazid Bustami kepada ketua padri. Kunci syurga dan kunci neraka. Lalu padri tadi pun terdiam, tidak dapat menjawab. Seluruh daripada padri-padri yang ratusan orang, ketua-ketua padri juga, mereka pun terdiam semua, tidak dapat menjawab. Lalu di antara padri yang ramai itu berkata, wahai Tuan, dia bertanya satu soalan sahaja kepada Tuan, Tuan tidak dapat menjawab. Padahal dia 50 soalan, kita tanya kat dia, kesemua dijawab dengan tepat dan betul. Lalu kata daripada ketua padri itu, sebenarnya aku bukan tidak tahu jawapannya. Saya memang tahu jawapannya, tetapi aku yakin, percaya bahawa kamu semua tidak akan bersetuju. Jawab daripada padri-padri yang ramai itu, bagaimana kami tidak bersetuju, padahal kamu telah kami lantik menjadi ketua daripada kami. Kami akan siap sedia menerima akan jawapan daripada kamu itu untuk budak ini. Lalu kata daripada ketua padri itu, kunci surga dan neraka itu adalah kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tepat sekali kata daripada Abu Yazid Bustami jawapan tuan itu. Lalu padri-padri semua itu berkata, di manakah kamu mengetahui jawapan itu? Jawab daripada ketua padri itu, bahawasanya aku bukan dipaksa oleh sesiapa jua pun.
tapi ini adalah hakikat yang sebenarnya. Di mana kamu wahai Tuan dapat jawapan itu? Kata daripada seluruh padri. Kata daripada ketua padri itu, yang mana jawapan ini adalah daripada ketua sebelum daripada aku kamu lantik jadi ketua. Dia bersumpah dengan nama Tuhan bahawasanya kunci surga dan neraka itu adalah kalimat syahadat. Ya, tidak ada paksaan pada beliau dan juga padaku. Jadi fahamlah kita di sini bahawa kalau kita tanya padri sejarah perjalanan daripadanya, mungkin sebahagian daripadanya tahu dan sebahagian daripadanya tidak tahu. Tapi itulah hakikat. Tak berani mereka nak membelakangi akan sejarah yang telah tertulis, sebab apa memang tersebut dalam sejarah. Wallahu a'lam. Jadi sampai di situ saja, insya-Allah kita akan sambung lagi kajian kita pada 2 minggu yang akan datang. Jadi saya bukalah soalan, siapalah nak soal tanya pula. Ya, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, soalan saya Ustaz pendek saja. Kaum muslimin atau kaum laki-laki di dalam hidupnya mengamalkan suka meminta-minta, artinya tabiat meminta-minta. Jadi apa hukumnya Ustaz di dalam Islam Ustaz? Karena kan dalam hidupnya dia bukannya orang yang miskin dan bukannya orang yang susah Ustaz. Sekian Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Meminta-minta, yang kita maklum, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Jadi kita disuruh supaya kalau kita berkemampuan, lebih baik kita maknanya memberi daripada kita meminta. Tapi kalau sekiranya orang meminta itu memang dia tidak berkemampuan, maka itu adalah hak dia untuk meminta. Sebab apa? Nyawa kita hendaklah dipelihara. Sebab itu kita ni suruh melihara 5 perkara. Pertama sekali agama, kedua sekali ialah akal, yang ketiga ialah mura'ah, yang keempat ialah harta benda, yang kelima, begitulah maknanya kita disuruh memelihara 5 perkara. Jadi kalau kita sampai tak mampu, itu hak dia kalau dia meminta. Maknanya orang yang memberi tadi hendaklah tahu hak dia pula untuk memberi kepada orang yang tidak berkemampuan. Wallahu alam. Baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la quwwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.